Hello guys, salam sejahtera. Sebelum saya memulakan uh, penerangan saya ini, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Saya Negelison, anak lesson dari bengkel PMG SIM 3. Kali ini saya ingin membentangkan atau menerangkan serba sedikit tentang masyarakat majmuk di Malaysia. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin menyeru semua untuk uh, subscribe channel Borneo Kreatif, dan di situ Anda akan dapat lihat lagi lebih banyak lagi video yang menarik tentang kami di sekolah ILP ini. Oke. Untuk masyarakat majmuk di Malaysia. Masyarakat majmuk di Malaysia merujuk pada masyarakat campuran yang berbilang bangsa. Ada bangsa Cina, India. Oke, saya akan masuk ke modul ataupun subjek yang pertama, iaitu asal usul masyarakat Malaysia. Tolong tahu tak, secara amnya terdapat teori mengenai asal usul bangsa Melayu. Bangsa Melayu berasal daripada dua, iaitu teori lah tu belum confirm, bukan belum confirm, dia macam teori saja. Itu berasal daripada Yunan dan juga Nusantara. Okey. Selain itu, kedudukan geografi Malaysia yang terletak di antara China. Masyarakat majmuk di Malaysia terdiri daripada campuran yang berbilang bangsa seperti Cina, India, Melayu dan sebagainya. Banyak lagi lah, seperti sebelah timur ada macam Iban, Melanau, Dusun, Murut dan sebagainya. Okey. Korang nak tahu tak, 3 kaum utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan juga India. Okey. 3 kaum ni telah menetap di Malaysia atau dahulu dipanggil Tanah Melayu itu selama 6 abad. 6 abad macam itulah. Okey. Setiap masyarakat majmuk di Malaysia mengamalkan agama dan ada resam, kebudayaan, bahasa, kefahaman dan juga hidup, macam cara hidup yang berbeza lah. Okay. Selain itu, Malaysia juga merupakan tanah air kepada hampir 80 kaum semenanjung, atau lebih dikenali sebelum ini Tanah Melayu dan juga Sabah Sarawak. Di antara 80 kaum etnik di Malaysia itu terdapat juga termasuk juga Nyonya dan juga Baba dan Nyonya dan juga Kedazan Dusun serta Iban. Tahukah anda kedudukan geografi Tanah Melayu yang terletak di antara China dan India menjadikan laluan perdagangan utama kedua-dua buah negara itu? Oleh itu, ianya menyebabkan terdedahnya kepada ideologi serta penerapan kehidupan orang Cina dan India terbawa-bawa ke Tanah Melayu pada tahun itu. Okey. Selain daripada itu, Selat Melaka juga memisahkan antara Tanah Melayu dengan Sumatera. Ianya juga menjadi tempat rumah separuh jalan atau rumah yang didiami secara sementara untuk pelabur dari luar negara seperti China dan India tadi. Oleh kerana kedudukan Selat Melaka strategik untuk persinggahan, oleh itu mereka singgah di Selat Melaka untuk bermalam sebelum mereka mengeluarkan barang-barang dagangan mereka. Untuk tajuk seterusnya ialah Kerajaan Melayu sebelum pembukaan Melaka. Terdapat 6 kerajaan yang pernah bersaing untuk mendapatkan tempat berdagang di Malaysia, iaitu Kerajaan Kedah Tua, Kerajaan Langkasuka, Kerajaan Funan,
kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Majapahit. Keenam kerajaan ini pernah bersaing untuk berdagang di Selat Melaka dan juga seluruh tanah Melayu ketika itu. Okey, untuk seterusnya pula ialah kedatangan orang Cina ke Malaysia atau pada zaman dulu lebih dikenali sebagai tanah Melayu. Semenjak wujudnya kerajaan Kedah Tua, iaitu pada abad ke-19, orang Cina berhijrah ke tanah Melayu beramai-ramai, itu untuk melombong biji timah di kawasan biji timah itu di Lukut dan juga Sungai Ujong. Okey, sini merupakan ini di Lukut. Nampak tak? Ini contoh di Lukut dan ini pula di Sungai Ujong. Ini merupakan tempat pelombongan biji timah di Sungai Ujong dan pula ini di Lukut, di kawasan Lukut. Okey, untuk sebab-sebab mereka datang ke tanah Melayu pada waktu itu ialah disebabkan perolakan dalam negeri atau dalam negara mereka, serta perolakan dalam negeri, masalah pengangguran dan juga kekurangan sumber makanan kerana populasi mereka agak bertambah pada ketika itu. Oleh sebab itu mereka dari China dan berhijrah ke Malaysia pada abad ke-19 pada ketika itu. Untuk tajuk seterusnya pula ialah kedatangan orang India. Pihak British telah membawa masuk buruh India dari India dan juga Sri Lanka. Mereka membawa masuk buruh dari India dan Sri Lanka tersebut adalah untuk dijadikan mereka pekerja di ladang kopi, di ladang teh dan juga untuk perusahaan getah pada ketika itu. Ada juga sebahagian daripada mereka dari India ataupun Sri Lanka tersebut yang berpelajaran lah, yang ada pangkat yang lebih tinggi, seperti dia belajar lebih tinggi. Mereka akan dijadikan atau diberi kerja sebagai kaki tangan di kereta api dan juga pembantu hospital pada ketika itu. Antara sebab mereka datang ke Malaysia adalah kerana ekonomi sosial yang buruk di India, seperti macam orang perempuan di India tidak diberi untuk bekerja, tidak seperti di Malaysia, iaitu semua rakyat tak kira jantina boleh bekerja untuk menyara hidup. Tetapi di India mereka tidak dibenarkan untuk bekerja yang perempuan lah. Okey. Selain itu, terdapat asas-asas masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Itu terbagi kepada dua. Yang pertama ialah Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Untuk Bumi Putra pula seperti Melayu, Melanau, Kedazan, Bidayuh, Murut, Bajau serta Iban. Untuk bukan Bumi Putra pula terbagi kepada 5, iaitu Cina, India, Sing, Siam, termasuk juga dengan Boba dan Nyonya. Untuk topik seterusnya merupakan ada resam masyarakat di Sarawak. Bahagian saya adalah untuk masyarakat Iban. Masyarakat Iban pada zaman dahulu mengamalkan pemburuan yang dipanggil headhunter. Barang siapa yang mendapatkan kepala orang tersebut akan dipanggil pahlawan, dan sekiranya ingin mengurat
perempuan lain, bahagian lelaki akan menunjukkan kepahlawanan mereka dengan memburu kepala bagi ditunjukkan kepada bakal bapa mertua mereka bahwa mereka adalah seorang pahlawan yang gagah pada zaman atau ketika dahulu lah. Sekarang mungkin tidak diamalkan lagi karena ekonomi berubah dan pemimpin juga berubah, maka perkara itu diharamkan untuk masa sekarang. Untuk masyarakat Iban, mereka akan membuat penempatan di kawasan pendalaman, di kawasan kampung. Dalam satu rumah panjang tersebut terdapat seorang ketua yang digelar ketua kampung. Di dalam sesebuah rumah juga terdapat rekaan atau tempat yang sendiri seperti macam kalau rumah panjang tu 2 tingkat, di bahagian atas akan diletakkan barang-barang lama seperti benda. Kami Iban panggil tu benda. Dia seperti tempat meletak mayat-mayat, abu mayat itu untuk zaman dulu, ataupun meletak beras yang dipanggil beras kuning, dan juga untuk meletak air yang dipanggil air tua, itu minuman sebahagian daripada minuman keras yang dibuat sendiri oleh kaum Iban. Di dalam rumah juga disediakan itu satu bilik khas untuk tetamu bujang ataupun yang perempuan yang masih dara juga orang panggil. Tempat tersebut disediakan sebagai tunjuk macam hormat mereka lah yang masih bujang tu. Terus seterusnya pula ialah kawasan belakang rumah. Kawasan belakang rumah akan dijadikan dapur dan juga tempat untuk persediaan ataupun penyediaan barang makanan untuk kenduri. Seterusnya bahagian bawah rumah pula akan dijadikan sebagai tempat untuk meletakkan atau menternak ayam kampung, itik dan juga babi di bawah rumah. Ini memudahkan untuk penjagaan mereka daripada binatang buas atau kecurian berlaku. Bagi kaum Iban juga, pada zaman dahulu kelahiran bayi baru akan dimasukkan atau diberi makan garam dan diletakkan ke dalam mulutnya. Tapi untuk zaman sekarang mungkin tidak lagi digunakan karena mengikut peredaran zaman. Kalau sekarang nih, kalau ada kelahiran baru akan membuat sedikit jamuan untuk memeriahkan atau tanda terima kasih kepada kurniaan yang diberikan oleh Tuhan. Untuk kaum Iban juga, mereka akan merayakan perayaan Gawai, itu sebagai tanda gembira dan hormat serta berterima kasih kepada tuan tanah ataupun Tuhan tanah tersebut kerana memberi kesuburan terhadap padi-padi ataupun buah-buahan serta apa-apa jua tanaman yang ditanam di tanah tersebut. Ianya hari Gawai. Hari Gawai merupakan hari yang sangat meriah untuk bangsa Iban karena merupakan hari yang bertuah dan hari yang tanda terima kasih kepada tanah tersebut, kepada Tuhan tanah karena memberi kesuburan serta pendapatan untuk orang kampung
untuk menyara hidup mereka daripada hasil tanaman yang mereka tanam di tanah tersebut. Untuk modul ataupun bab terakhir yang saya ingin terangkan ialah itu perayaan utama kaum di Malaysia. Untuk kaum ataupun bangsa Melayu, mereka akan merayakan itu Aidilfitri. Aidilfitri akan dirayakan setahun sekali dalam bulan Syawal mengikut kalender Islam sebagai hari kegembiraan setelah umat Islam itu berpuasa selama sebulan, di mana pada bulan puasa itu mereka akan mengumpul kesabaran mereka untuk tidak makan, tidak minum sepanjang dari pagi sampai ke petang. Ini juga dapat memberikan bukan pengajaran seperti supaya mereka tahu macam mana rasanya orang yang kebuluran di Israel, seperti di Israel yang selalu berlaku peperangan dan mereka tidak dapat makan serta minum karena rasa ketakutan. Perayaan Aidilfitri ini akan dirayakan oleh kaum Melayu ataupun rakan-rakan kita yang beragama Islam. Selain itu, mereka juga akan merayakan itu Hari Raya Aidil Adha. Hari Raya Aidil Adha akan dikenali sebagai Hari Raya Korban, di mana mereka akan mengorbankan haiwan ternakan mereka seperti kerbau, lembu, dan apa juga jenis ternakan mereka seperti ayam juga. Ini menunjukkan mereka akan mengenang keyakinan Nabi Ibrahim yang teguh kepada Tuhan. Seperti biasa, perayaan ini akan dirayakan oleh kaum Melayu ataupun Islam, rakan-rakan kita yang Islam. Untuk seterusnya pula ialah Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina dirayakan oleh masyarakat Cina dan kepercayaan mereka agak berbeza daripada kaum Iban ataupun kaum Melayu, karena mereka mempercayai terdapat 12 binatang yang menaungi kalender mereka, iaitu tikus, lembu, harimau, arnab, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam jantan, anjing dan juga babi. Setiap binatang ini memberi signifikan dan tuahnya yang tersendiri. Pada malam tahun baru juga mereka akan mengumpul semua sanak saudara mereka, tak kira dekat ataupun jauh, untuk bersama-sama beramai-ramai meraihkan Tahun Baru Cina. Tujuannya adalah untuk mengeratkan jalinan hubungan sesama keluarga. Seperti biasa, perayaan ini akan dirayakan sekali setahun. Orang Cina juga merayakan hari Cap Gomeh, iaitu hari selepas 15 hari Tahun Baru Cina. Ini merupakan perayaan yang mungkin dan perayaan yang terakhir dan juga dikira sebagai penutup. Untuk kaum Iban kita panggil ngiling bidai atau ngiling tikai, tapi untuk kaum Cina yang dipanggil Cap Gomeh, itu sebagai penutup pada Tahun Baru Cina. Untuk sambutan perayaan seterusnya pula ialah Hari Christmas. Hari Christmas bukan saja disambut di negara kita, di Malaysia, malah Hari Christmas juga disambut di seluruh dunia. Itu disambut pada hari 25 hari bulan, itu bulan 12, bulan Disember setiap tahun. Perayaan ini disambut sebagai tanda mengingati kelahiran Tuhan kita, itu Yesus Kristus, untuk kita mengingatkan kelahiran beliau. Sambutan Christmas ni akan dimeriahkan lagi dengan hiasan pokok
pokok yang diberi dihias dengan cahaya di sekeliling serta longgokkan kotak hadiah di bagian bawah pokok sebagai tanda untuk memeriahkan kelahiran Yesus Kristus. Perayaan ini merupakan disambut oleh semua bangsa di dunia. Untuk kumpulan penganut Kristian pula, mereka akan penyanyi atau choir pada malam Krismas tersebut. Ini lagi untuk menyemarakkan lagi atau memberi lebih semangat kepada penyambut pada malam Krismas tersebut. Okey, untuk yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan pandangan saya serta yang saya pelajari, kita dapat melihat pelbagai etnik dan juga bangsa serta kaum di Malaysia. Walaupun mereka banyak ataupun berbeza kaum, tetapi hubungan silaturahim antara jiran-kejiranan atau juga sahabat-sahabat yang berbilang bangsa semakin lama semakin erat, dan saya berharap ianya akan diteruskan dan dieratkan lagi serta diharmonikan lagi oleh generasi muda. Okey, sekian itu saja daripada saya, iaitu Nick Ellison, Anand Ellison dari bengkel PPMG SEM 3. Saya berharap saya tidak mengecewakan ataupun mungkin saya ada tersilap kata. Yang baik tu dari kamu orang, yang jahat tu dari saya. Sekian, terima kasih.